Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY kepada semua. Hari ini, isu yang akan kita ulaskan ialah isu penggabungan PBS dan Star Sabah untuk pembentukan PBS Star. Ya, setelah bertahun-tahun berseteru, bermusuhan, berlawan sesama sendiri, akhirnya dua parti ini mahu bergabung. Tapi adakah ini satu langkah yang bijak atau sekadar strategi politik untuk kekal relevan? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih percaya kepada mereka? Kita akan bongkar segala persoalan ini sampai habis. Jadi pastikan Anda tonton sampai ke akhir dan jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda sebab kita ingin dengar pendapat dan juga pandangan Anda nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, sekarang mari kita imbas balik sejarah PBS dan juga Star Sabah ini. Bagi yang lahir dalam era 80-an dan 90-an, pasti ingat bagaimana PBS muncul sebagai kuasa politik utama Sabah selepas menumbangkan Parti Berjaya. Masa itu rakyat Sabah sangat bersemangat dengan perubahan politik sebab mereka rasa inilah peluang untuk menentukan hala tuju mereka sendiri. Tetapi malangnya, selepas menang besar dalam PRN Sabah 1994, PBS terus berdepan dengan krisis dalaman, yaitu lompat parti berlaku dan akhirnya UMNO masuk ke Sabah mengambil alih kerajaan negeri. Itulah titik permulaan bagaimana politik Sabah mula dikuasai oleh kerajaan persekutuan. Selepas itu kita lihat pula bagaimana Star Sabah muncul sebagai kuasa politik yang kononnya mahu memperjuangkan hak Sabah, terutamanya isu perjanjian Malaysia 1963. Tapi jujur kita tanya, berapa banyak perubahan sebenar yang mereka bawa? PBS dan Star, kedua-dua parti ini, sudah lama bercakap tentang autonomi, hak Sabah, hasil minyak, tetapi realitinya Sabah masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan negeri yang lain. Jadi bila mereka umum ingin bergabung, kita kena tanya satu soalan yang penting. Adakah gabungan ini benar-benar untuk rakyat? Atau ini hanya untuk memastikan mereka masih kekal relevan dalam PRN akan datang? PBS dan Star ingin bergabung untuk menang lebih banyak kursi, khususnya di kawasan Trusmadi, Banjaran Kroke, dan beberapa kawasan di pantai barat Sabah. Kalau mereka dapat antara 20 hingga ke 35 kursi, mereka mungkin tidak cukup kuat untuk bentuk kerajaan sendiri, tetapi mereka boleh menjadi kingmaker. Jadi persoalannya, kalau mereka hanya jadi penentu kuasa, siapa yang mereka akan sokong nanti? GRS, PHBN, atau mungkin Perikatan Nasional? Ini yang kita kena fikirkan. Sebab kalau niatnya hanya untuk bermain kuasa, rakyat Sabah tidak akan dapat manfaat pun daripada gabungan ini. Sekarang kita masuk ke isu yang lebih sensitif, yaitu pelantikan wakil PAS sebagai adun lantikan. Ini keputusan yang sangat kontroversial sebab PAS bukan parti yang kuat di Sabah dan ramai rakyat Sabah, terutamanya mereka yang dari kalangan bukan Muslim, kurang selesa dengan kehadiran mereka di dalam politik negeri ini. Tetapi peliknya PBS dan Star tidak banyak bersuara tentang isu ini. Kenapa ya? Adakah karena mereka terpaksa ikut keputusan pihak atasan? Atau mereka sudah tidak peduli dengan sensitiviti rakyat Sabah? Bila kita bercakap tentang politik Sabah, kita tidak boleh lari dari satu isu besar yang masih lagi menghantui kita semua, yaitu Projek IC. Semua orang tahu bagaimana dokumen pengenalan diri diberikan kepada pendatang asing secara tidak sah pada satu ketika dahulu. Akibatnya, demografi Sabah berubah.
dan hak rakyat tempatan semakin terpinggir. Tetapi pernahkah kita dengar PBS dan STAR benar-benar memperjuangkan penyelesaian kepada isu ini? Setiap kali pilihan raya, mereka bising. Tapi selepas menang, isu ini terus senyap. Jadi kalau PBS STAR betul-betul mahu jadi juara rakyat Sabah, mereka kena buktikan yang mereka ada keberanian untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya menjadikannya modal kempen politik semata-mata. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandangan pengundi. Rakyat Sabah sudah lama kecewa dengan politik yang tidak membawa perubahan. Sejak tahun 2018, kita lihat bagaimana warisan cuba ambil alih dan buat perubahan. Tetapi akhirnya mereka pun tumbang akibat langkah Sheraton. Lepas itu GRS pula naik, tapi masalah-masalah lama masih belum lagi selesai. Sabah masih kekurangan infrastruktur asas, masih bergantung pada kerajaan persekutuan dalam banyak hal, dan ekonomi negeri masih tidak berkembang seperti yang sepatutnya. Jadi persoalannya dengan PBS dan STAR bergabung, adakah ini betul-betul akan mengubah keadaan? Kalau kita lihat rekod prestasi mereka selama ini, kita tidak boleh lari dari kenyataan bahwa mereka lebih banyak bercakap daripada bertindak. Hak ME63 masih dalam rundingan. Hak hasil minyak masih tidak jelas. Nah, macam mana pula dengan hak autonomi? Masih bergantung kepada kerajaan persekutuan. Jadi bila PBS STAR kata mereka mahu memperjuangkan hak rakyat Sabah, kita kena tanya, kenapa baru sekarang? Baiklah, lagi satu persoalan besar, adakah rakyat Sabah masih mahu bergantung kepada parti-parti lama atau sudah tiba masanya untuk memberi peluang kepada muka-muka baru? Kita lihat sekarang semakin banyak parti baru muncul. Ada yang lebih progresif, lebih agresif dalam memperjuangkan hak rakyat Sabah. Jadi adakah PBS STAR akan jadi kuasa baru atau hanya mengulangi sejarah lama? Sebagai rakyat Sabah, kita ada kuasa untuk menentukan masa depan negeri kita. Jangan hanya percaya dengan janji-janji politik, tapi lihatlah rekod mereka. Adakah mereka benar-benar buat kerja? Atau hanya pandai cakap tapi tidak ada hasil? Ingat, PRN Sabah akan datang bukan sekadar memilih wakil rakyat, tetapi menentukan hala tuju negeri ini untuk 5 tahun ke hadapan. Jadi bagaimana pula pendapat Anda tentang penggabungan PBS dan STAR ini? Adakah ini satu langkah yang bijak atau hanya strategi politik untuk kekalkan kuasa? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih percaya dengan mereka? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah sebab kita ingin dengar pandangan Anda semua. Kalau Anda suka perbincangan macam ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Salam sejahtera dan jumpa lagi semua. Terima kasih.